Assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan berkenalan dengan sebuah kerajaan yang gah perkasa yang telah menempa nama dalam sejarah dunia selama lebih 5 abad, iaitu Kerajaan Uthmaniyah. Topik ini merupakan salah satu daripada sukatan pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. So, apa lagi? Jom! Kerajaan Uthmaniyah berasal daripada nama pengasas kerajaan ini, iaitu Uthman bin Urturul. Kerajaan ini muncul pada akhir abad ke-13, rentetan daripada keruntuhan kerajaan Abbasiyah di Baghdad selepas diserang oleh tentera Mongol. Kerajaan ini mampu bertahan selama 625 tahun, bermula daripada 1299 Masihi sehinggalah 1924 Masihi dan mempunyai 37 orang pemerintah. Sepanjang tempoh ini, terdapat 4 buah ibu negara ataupun pusat pemerintahan bagi kerajaan Uthmaniyah, iaitu Sogod, Bursa, Edirne dan Istanbul yang lebih dikenali pada masa itu sebagai Konstantinopel. Anda boleh saksikan kedudukan keempat-empat pusat pemerintahan kerajaan Uthmaniyah dalam peta berikut. Bandar Sogod yang menjadi pusat pemerintahan pertama kerajaan ini merupakan tempat lahir Uthman Urturul, iaitu pengasas kerajaan ini merangkap gubernur kerajaan Seljuk pada masa itu bagi kawasan Barat Anatolia. Kawasan Barat Anatolia ini juga terletak bersempadan dengan Bizantin ataupun Rom Timur. Anda boleh lihat di sini. Uthman Urturul walau bagaimanapun akhirnya berjaya menawan kota Bursa dan memindahkan pusat pemerintahan ke Bursa. Di sini. Edirne pula dipilih sebagai pusat pemerintahan semasa pemerintahan Murad I bin Urkhan, iaitu pemerintah yang ketiga kerajaan Turki Uthmaniyah. Manakala Konstantinopel atau sekarang dikenali sebagai Istanbul mula menjadi pusat pemerintahan pada zaman Muhammad Al-Fatih bin Murad II, iaitu pemerintah yang ketujuh kerajaan ini. Ini pula adalah peta yang menunjukkan kawasan peluasan wilayah kerajaan Uthmaniyah sepanjang tahun 1300 Masihi sehinggalah 1683 Masihi, sehinggalah kerajaan Turki Uthmaniyah layak diiktiraf sebagai kerajaan Islam terunggul pada abad ke-14 sehinggalah abad ke-17. Anda boleh saksikan pula di sini bagaimana kerajaan Turki Uthmaniyah berkembang selepas kemangkatan Uthman Urturul, iaitu di bawah panji pemerintahan anak beliau, Orhan Ghazi. Ini pula zaman pemerintahan Murad I, pemerintah seterusnya yang membolehkan Empayar Turki Uthmaniyah menguasai Serbia dan meluaskan pengaruh ke Eropah. Pengaruh Empayar Turki Uthmaniyah semakin berkembang melalui penguasaan wilayah Balkan di bawah kuasa Sultan Bayezid I. Dan anda boleh lihat di sini hanya Konstantinopel yang masih belum dikuasai ketika ini. Konstantinopel pada masa itu dikuasai oleh Empayar Bizantin. Akhirnya pada tahun 1453 Masihi,
Sultan Mehmed II atau lebih dikenali sebagai Muhammad Al-Fatih berjaya mengalahkan Empayar Bizantin dan menguasai Konstantinopel. Anda lihat pula betapa luasnya kuasa di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman I yang berjaya menguasai Belgrade, menakluki wilayah selatan dan tengah Hungary, menakluki Baghdad, menguasai Mesopotamia, Habsburg, Somalia dan Horn of Africa. Pada abad ke-19, kerajaan Turki Uthmaniyah mula kehilangan sebahagian besar daripada wilayah taklukannya, dimulai dengan kemerdekaan Yunani. Wilayah-wilayah jajahan kerajaan Turki Uthmaniyah pula mula memberontak, terutamanya di wilayah Balkan. Kerajaan Turki Uthmaniyah juga kalah dalam Perang Dunia yang Pertama. Empayar Turki Uthmaniyah akhirnya jatuh ke tangan Britain, Perancis, Greece dan Rusia setelah dipaksa menandatangani perjanjian damai. Akhirnya, beginilah keadaan kerajaan Turki Uthmaniyah selepas itu. Empayar Turki Uthmaniyah berakhir secara rasmi apabila Kesultanan Uthmaniyah dihapuskan dan Turki diisytiharkan sebagai Republik Turki. Begitulah secara ringkas sejarah penubuhan, kegemilangan dan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Berikutnya pula ialah pemerintah-pemerintah termasyhur kerajaan Turki Uthmaniyah. Dimulai dengan Uthman bin Urturul, iaitu pemerintah pertama kerajaan Uthmaniyah. Beliau memerintah selama 27 tahun. Beliau bukan sahaja merupakan pengasas kerajaan Turki Uthmaniyah, malah beliaulah yang menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Bizantin dan mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada kerajaan Seljuk. Okey, ini pula imej visual atau lukisan yang saya telah buat sebagai satu langkah mudah untuk ingat fakta-fakta berkaitan dengan Uthman Urturul tadi. Sesiapa yang pernah mengikuti video-video saya sebelum ni, anda mungkin pernah melihat imej-imej yang saya telah buatkan untuk kerajaan Umayyah. So, untuk pastikan anda tidak confuse, tak keliru dengan imej-imej bagi kerajaan Uthmaniyah ini pula, saya buat sedikit perbezaan. Anda akan saksikan setiap imej untuk setiap pemerintah kerajaan Uthmaniyah ni pasti akan diletakkan nombor. Dan nombor ini pula merupakan nombor keberapa pemerintah tersebut memerintah. Contohnya dalam lukisan ni ada nombor 1 dan ada huruf U. Nombor 1 mewakili pemerintah pertama, manakala U mewakili nama Uthman ini sendiri. Kemudian anda boleh lihat imej hati yang retak terbelah yang tertulis padanya Anatolia. Anatolia ini adalah simbolik kepada Anatolia Selatan yang berpecah belah selepas ditinggalkan oleh kerajaan Bizantin tetapi akhirnya berjaya disatukan oleh Uthman Urturul. Imej orang yang sedang memegang bendera merdeka pula selepas dipanah kerajaan Seljuk tu, mesej yang nak disampaikan ialah Uthman berjaya memerdekakan Anatolia daripada kerajaan Seljuk seperti yang kita sebutkan pada slide sebelum ini. Ini pula pemerintah ketiga kerajaan Uthmaniyah, iaitu Murad I bin Orhan. Murad I ni merupakan cucunda kepada Uthman Urturul tadi. Beliau sempat memerintah kerajaan Turki Uthmaniyah selama 30 tahun dan antara sumbangan beliau ialah membentuk pasukan Janissary. Janissary ini adalah pasukan tentera elit kerajaan Uthmaniyah merangkap pengawal peribadi sultan-sultan. Mereka ni pada awalnya terdiri daripada kanak-kanak Kristian daripada negara-negara jajahan takluk kerajaan Uthmaniyah.
pada kurun ke-14. Kebanyakan daripada mereka ni adalah penduduk Greek yang tinggal di Anatolia dan semenanjung Balkan. Seterusnya, sumbangan kedua ialah memodernkan Angkatan Tentera Laut dan menjadikan Edirne sebagai ibu negara yang ketiga. Imej kedua ini pula ada nombor 3 dan huruf M. 3 mewakili pemerintah ketiga, manakala M mewakili Murad I bin Orkhan. Di sebelah nombor 3 pula ada huruf E yang seakan-akan nombor 3 yang diterbalikkan serta gambar ibu kota. Ini adalah simbolik kepada Edirne sebagai ibu kota pada zaman pemerintahan Sultan Murad I. Seterusnya anda lihat gambar pelayar di lautan dan pahlawan ke atas tu kan. Kedua-duanya membawa mesej tentang peranan Murad I dalam memodernkan Angkatan Tentera Laut serta menubuhkan Janissary. Ini pula gambar dan informasi berkaitan pemerintah ketujuh Kerajaan Turki Uthmaniyah, iaitu Muhammad bin Murad II yang memerintah kerajaan ini selama 31 tahun daripada 1429 Masihi sehinggalah 1481 Masihi. Beliau lebih masyhur dengan gelaran Muhammad Al-Fatih yang bermaksud pembuka kerana beliaulah satu-satunya pemerintah yang berjaya membuka kota Konstantinopel. Selain itu, beliau turut berperanan untuk menyatukan empayar di utara Balkan untuk elakkan daripada serangan Hungary, mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Inilah kota Konstantinopel yang menjadi rebutan kuasa-kuasa besar pada masa dahulu. Anda boleh lihat gambar-gambar kota tersebut dari pandangan depan, sisi, atas dan bertentangan dengannya. Di kawasan yang bertanda anak panah tu, itulah Golden Horn dan di situlah Muhammad Al-Fatih telah menggunakan strategi paling dahsyat. Pernah dibuat oleh pemerintah Islam sehingga berjaya meruntuhkan kubu pertahanan Bizantin. Beliau telah mengarahkan tentera beliau menyeret kapal-kapal perang mereka menaiki Bukit Galata menuju ke Golden Horn tersebut supaya dapat menyerang dari laut yang ternyata lebih efisien. Tentera-tentera ini telah menebang pokok-pokok untuk membentuk kayu-kayu bulat yang kemudiannya disapu dengan lemak sapi untuk dijadikan landasan bagi memudahkan kapal-kapal diseret menaiki Bukit Galata. Inilah negara-negara yang terletak dalam empayar Balkan yang telah disatukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mengelakkan serangan daripada Hungary. Ini pula keadaan Hagia Sophia semasa menjadi gereja dan selepas menjadi masjid. Untuk teknik ingat fakta tentang Muhammad Al-Fatih pula, anda boleh lihat imej nombor 7 dan huruf F di skrin anda sekarang. 7 mewakili pemerintah ketujuh dan F pula mewakili Fatih, iaitu Muhammad Al-Fatih. Kemudian ada 3 bulatan tertulis padanya Ko, So dan Bal. Ko bermaksud Konstantinopel yang berjaya dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. So pula mewakili Hagia Sophia yang diwakafkan. Dan Bal ialah wilayah di utara Balkan yang berjaya disatukan oleh beliau. Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Beliau ialah pemerintah ke-10 Kerajaan Turki Uthmaniyah yang memerintah selama 48 tahun
bermula daripada 1494 Masihi sehinggalah 1566 Masihi. Antara sumbangan beliau termasuklah membuka Belgrade, Algeria dan Tunisia, menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Qanun Name, serta mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis untuk melawan Empayar Rom di Habsburg. Bagaimana nak ingat fakta tentang beliau? Gunakan teknik image visual ini. Anda boleh lihat imej nombor 10 dan huruf S pada gambar berikut. 10 mewakili pemerintah ke-10 dan S pula mewakili Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian ada juga imej Eiffel Tower, kelawar dan perkataan BAT serta tukul hakim. Eiffel Tower ni ialah simbolik kepada hubungan beliau dengan Perancis seperti yang kita nyatakan dalam slide sebelum ni. Perkataan BAT pula mewakili negara-negara yang ditakluki oleh beliau iaitu B. Belgrade, A. Algeria dan T. Tunisia. Dan akhir sekali tukul besi pula memberi mesej sumbangan beliau dalam menyusun undang-undang Qanun Name. Baiklah, apa pula faktor kegemilangan kerajaan yang mampu bertahan selama lebih 5 abad ini? Semua orang mesti tertanya-tanya kan? Rahsianya ialah 4 yang utama. Yang pertama ialah dari segi pentadbiran. Pemerintah berperanan sebagai ketua negara, sebagai ketua agama dan hakim tertinggi dalam masa yang sama dan menjalankan peranan dengan sangat berkesan. Selain itu, pemerintah menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan dibantu oleh pegawai pentadbiran. Yang kedua ialah dari segi keilmuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan tertinggi dalam bidang ilmu, pembangunan, falsafah dan seni bina. Mereka turut menaik taraf dan membina institusi masjid lain seperti Masjid Kasbah di Algeria untuk merancangkan aktiviti-aktiviti keagamaan ini. Yang ketiga ialah dari segi sosial. Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan sangat-sangat diutamakan pada masa ini. Mereka juga mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat serta mewujudkan sistem wakaf dan sistematik untuk pendidikan, kesihatan dan keperluan asas. Manakala yang keempat ialah dari segi ketenteraan. Semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera memang ada pada masa itu demi mempertahankan agama dan negara. Mereka juga turut menjaga kebajikan tentera dengan menyelaras sistem kenaikan pangkat, imbuhan dan kelengkapan senjata. Daripada penerangan ini, dapatlah disimpulkan bahawa faktor kegemilangan kerajaan Turki adalah bergantung kepada 4 perkara, iaitu pertama pemerintah yang memainkan peranan secara berkesan, kedua tentera yang berkualiti dan terurus, ketiga rakyat yang terpelihara kebajikan mereka, serta keempat masjid sebagai pusat agama dan ilmu. Bagaimana pula dengan faktor-faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan ini? Terdapat 5 faktor utama. Pertama ialah dari segi ketenteraan. Teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat menyebabkan mereka kalah dalam banyak peperangan. Pada masa ini, senjata yang diguna pakai tidak lagi dihasilkan sendiri, tetapi kebanyakannya dibeli dari kerajaan Jerman. Kenapa? Kita rujuk kepada faktor yang kedua. Ya, faktor yang kedua ialah dari segi ekonomi. Kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi menyebabkan teknologi ketenteraan tidak lagi dapat dihasilkan. Ketiga ialah dari segi pendidikan.
kelemahan sistem pendidikan menyebabkan negara kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Seterusnya yang keempat ialah dari segi politik. Persaingan politik dalaman istana dan perebutan dalam kalangan putera-putera raja untuk mendapatkan kuasa menyebabkan pemerintah tidak lagi memberi perhatian terhadap rakyat dan kerajaan sendiri. Seterusnya yang terakhir ialah sosial. Gerakan menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah yang ditakluk oleh kerajaan Turki Uthmaniyah sebelum ini menyebabkan keadaan negara semakin tidak stabil. Yang memburukkan lagi keadaan, pemberontakan dalaman ini memakan sebahagian besar sumber pendapatan negara. Sumber yang sepatutnya disalurkan ke sektor-sektor yang lebih produktif digunakan untuk tujuan mengawal pemberontakan ini. Daripada penerangan ini, dapatlah disimpulkan bahawa terdapat 4 faktor utama kemerosotan kerajaan Turki Uthmaniyah, iaitu perebutan kuasa dalam kalangan pemerintah, teknologi ketenteraan yang mundur, kemerosotan ekonomi dan kelemahan sistem pendidikan. Kalau anda perhatikan betul-betul, pemerintah dan tentera merupakan 2 faktor yang sama dalam menentukan kegemilangan dan kemerosotan bagi kerajaan ini. Jadi bolehlah dikatakan bahawa kerajaan gemilang sangat memerlukan kepada pemimpin yang bijak, berwibawa dan bertanggungjawab, serta sistem pertahanan dan ketenteraan yang sangat padu, kerana inilah penentu utama kepada jatuh bangunnya sesebuah kerajaan. Sekian sahaja penerangan serba sedikit tentang kerajaan Turki Uthmaniyah serta teknik-teknik mudah ingat yang mungkin sesuai digunakan oleh anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.